Itu soalannya adalah apakah isu syariah yang boleh diperdebatkan dalam forex. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator Ustaz Muzir dan ahli panel yang bersama yang dimuliakan ayahanda Dr. Razli yang amat berpengalaman dalam bidang kewangan Islam di Malaysia, dan para pendengar yang sedang mendengar live. Dan pada waktu ini telah ada 105 live. Jadi agak banyak yang mengikuti program kita pada malam ni. Baik. Jadi tadi apabila Dr. Razli dah menceritakan berkenaan dengan situasi operasional berkenaan dengan forex, jadi kita tahulah bahawa forex ini ada dari sudut manfaatnya dan ada dari sudut keburukannya. Apabila kita melihat bahawa dia merupakan satu perkara yang apabila kita nak melihat dari sudut syarak itu, maka syarak ini dia akan memberikan kebebasan yang seluasnya apabila ia melibatkan perkara-perkara muamalah, transaction yang kita lakukan setiap hari yang mungkin berbeza. Apa yang dilakukan pada zaman Nabi pada hari ini berbeza dengan pelbagai, dengan jual beli online. Kalau kita lihat pada hari ini dengan lebih basic, jual beli online, jual beli melalui transaction dalam internet, semuanya itu adalah perkara yang baru. Walau bagaimanapun ia tidaklah menjadi satu tekanan daripada Islam untuk menegahnya, tetapi dengan memberikan keluasan lah. Sebab tu para ulama memberikan satu kaedah, iaitu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi ini satu kaedah yang sangat penting untuk kita fahami bahawa apabila melibatkan perkara muamalah ini adalah harus hukumnya. Jadi boleh untuk melakukan inovasi, boleh dilakukan pengubahsuaian selagi mana tidak bercanggah dengan 3 prinsip. Biasanya kita tahu bahawa dia tidak boleh melanggar kepada 3 prinsip. Apa tu prinsip dia? Prinsip dia adalah tak boleh berselisih dengan riba misalnya dia. Tak boleh ada unsur elemen gharar, dan tak boleh juga elemen maisir. Ni 3 ni, dan lagi satu iaitu maisir, perjudian. Jadi ini sahaja yang tidak boleh langgar. Selain daripada itu, maka boleh untuk kita berinovasi lah di dalam kita melakukan transaksi. Baik, boleh tak kita buka ni? Okey. Jadi ada peluang. Baik, jadi kalau kita lihat dari sudut bila forex, bila kita membicarakan tentang forex, jadi kita tahu bahawa forex itu adalah melibatkan money of exchange. Jadi dia ada sama ada forex exchange ataupun forex exchange trading. Sama ada pertukaran yang biasa kita buat tu. Bila kita pergi ke luar negara, kita akan biasanya kita akan tukar duit. Jadi sebab apa kita nak dapatkan manfaat lah, supaya bila kita pergi ke Brunei, kita pergi ke Thailand, kita pergi ke Singapura, kita boleh beli apa sahaja yang kita perlukan di sana bila kita nak pergi sana. Jadi itu adalah kenapa pada asalnya dilakukan pertukaran wang itu, pertukaran duit itu. Tetapi kalau dulu dia tak ada lagi melibatkan forex exchange trading ni. Kalau dulu dia hanya melibatkan pertukaran kewangan, hatta di negara Islam dulu pun, sebab itu bai'us sarf, iaitu ada di dalam, dibincangkan di dalam bab muamalat, dalam kitab fiqh, bai'us sarf dibincangkan. Sebab apa? Sebab ada wilayah-wilayah Islam yang menggunakan duit yang berbeza. Duit yang berbeza, maka nak pergi ke wilayah tersebut perlu tukar duit. Jadi bila kat situ dapatlah manfaat duit tu. Tetapi untuk trading, jual beli duit ni tidak berlaku pada zaman dulu. Sebab itu kalau kita lihat, hampir sepakat para ulama melarang untuk jadikan wang ini sebagai komoditi. Jadikan wang tu sebagai komoditi. Sebab
Sebab komoditi ni adalah benda yang diberikan manfaat, servis, barang dan sebagainya. Tetapi duit ini adalah barang ribawi yang tak boleh untuk kita jadikan komoditi. Sebab tu kalau kita lihat pandangan Imam Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan sebagainya, mereka melarang daripada duit ini dijadikan medium untuk komoditi. Sebab apa? Kalau dia jadi komoditi, payahlah. Bila duit itu dijadikan komoditi, sedangkan duit itu sebagai wasilah untuk mendapatkan komoditi. Baik, bila kita membicarakan tentang forex ataupun tentang pertukaran wang ataupun jual beli wang ini, maka dia ada dua prinsip yang umum berkenaan dengan perkara tersebut. Iaitu apa dia? Berbezalah apabila kita nak jual beli benda lain, mesti bila kita nak buat pertukaran duit tersebut, berlakunya taqabud, penyerahan secara spot, secara on the spot. Jadi bila kita nak tukar duit, contohnya kita nak tukar duit Singapura dengan duit Malaysia, mesti kita serahkan itu bukan tak boleh bertangguh, tak boleh hutang, tetapi dengan on the spot. Dan kedua iaitu jual beli mata wang, mestilah tadi taqabud, penyerahan itu, dan yang kedua iaitu mesti dijalankan secara spot. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit yang mafhum, yang maklumlah, famous berkenaan dengan hal ini, iaitu berkenaan dengan bai'us sarf, iaitu hadis riwayat daripada Imam Muslim, iaitu berkenaan dengan apabila pertukaran barang ribawi, barang ribawi ini, maka mestilah bila dia sama kuantiti, maka dia perlu ditukarkan sama jenis tetapi dengan sama juga kuantitinya. Jadi tangan dengan tangan, bertukar dengan secara spot. Dan apabila berlainan jenis, walaupun berlainan jenis, contohnya emas dengan perak, contohnya duit ringgit Malaysia dengan dolar, kan sekarang ni dolar tinggi, jadi dolar tu berbeza lah, dia punya jumlah dia tak sama lah, satu dolar dengan satu ringgit tu berbeza. Jadi itu tukarlah mengikut ikut suka ataupun mengikut pasaran semasa pada hari ini, tetapi mestilah dilakukan dengan tangan, iaitu secara spot. Jadi hal ini berbezalah apabila kita membeli barang komoditi, maka barang komoditi itu boleh untuk kita tangguh. Contoh kita kata dekat kedai Acong, kita kata, Acong nak beli gula, terlupa nak bawa duit. Jadi boleh untuk beli, bagi duit esok, ambil barang dulu. Tetapi kalau duit, kata kawan kita, dia kata ada duit lebih, duit Thailand ni, jadi dia kata, alamak, terlupa nak bawa duit ringgit. Boleh tak esok? Tak boleh. Itu adalah yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, jelas prinsip tersebut. Maka dengan sebab itu, apabila melibatkan bai'us sarf, berbezalah sedikit apabila jual beli itu dengan barang komoditi ataupun barang yang lain, ataupun barang ribawi ini, maka dia memerlukan kepada satu peraturan yang khusus sebagaimana yang kita bincangkan.